Assalamualaikum, Yang Berusaha Dr. Farah Lina binti Azizan, pensyarah bagi subjek Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Kami dari kumpulan Excellent yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Firdaus bin Tukiman, seterusnya Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, Puan Nur Syahira binti Abdul Aziz, Encik Muhammad Hasri bin Johari dan Encik Muhammad Kamal bin Jazlan. Hari ini kami akan membuat pembentangan berkenaan tajuk isu komunikasi dalam organisasi dan keberkesanan membuat keputusan di Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Seterusnya kita mulakan dengan tarifan komunikasi. Tarifan komunikasi adalah proses interaksi yang menghubungkan di antara dua pihak untuk menjalankan suatu kerja dalam organisasi. Komunikasi juga dikaitkan dengan penerimaan, pertukaran idea, pertambahan maklumat dan sebarang pendapat yang dikemukakan kepada pihak lain. Manakala takrifan komunikasi dalam organisasi merujuk kepada segala bentuk perhubungan komunikasi yang dilakukan di organisasi bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Sedikit mengenai JAKWA. JAKWA adalah Jabatan Kemajuan Orang Asli, adalah satu organisasi dalam kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan orang asli di Malaysia. JAKWA juga berfungsi melindungi orang asli merangkumi aspek kesihatan, pembangunan sosioekonomi, pendidikan juga pembangunan modal insan. Seterusnya kita pergi ke masalah atau isu komunikasi yang berlaku di Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kalau kita boleh tengok pada poin pertama, peranan utama dalam organisasi di JAKWA adalah memastikan golongan sasar iaitu masyarakat orang asli mencapai keselesaan dan taraf hidup yang berkualiti seiring dengan masyarakat arus perdana. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu adalah perancangan dan sistem kawalan kerja. Dalam merancang sesuatu dalam organisasi akan melibatkan banyak pihak. Ini disebabkan dalam perancangan itu perlu diadakan melalui perbincangan, mesyuarat secara berpasukan. Isu komunikasi yang dilihat melalui perbincangan ini adalah mesej yang sukar difahami ketika sesi perbincangan. Pemimpin yang memberikan cadangan untuk merancang suatu program, contohnya pada masyarakat orang asli, tidak menggunakan komunikasi yang jelas kepada pekerja di bawahnya. Jadi di kat situ timbul isu komunikasi yang melibatkan perancangan sukar untuk dilaksanakan. Seterusnya kita pergi kepada arahan kerja yang diberikan tidak jelas, tidak sistematik dan tiada realistik. Dalam menjalankan tugas yang diberikan, arahan kerja adalah perkara yang paling diutamakan. Arahan pertama yang dimaklumkan kepada pekerja di bawah secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap hasil kerja serta keputusan yang akan dibuat. Namun begitu, jika arahan kerja yang diberikan tidak jelas, ibaratnya lintang pukang, bagaimana pekerja di bawah mampu untuk mengaplikasikan arahan yang perlu dilaksanakan? Sebagai contohnya, arahan berulang-ulang, bertindih, berulang-ulang ni mengikut pada kehendak pihak atasan, bukan mengikut pada piagam pelanggan jabatan itu sendiri. Pihak atasan sendiri tak faham piagam pelanggan jabatan, tetapi meminta pekerja di bawahnya untuk melaksanakan seperti apa yang dia inginkan, bukan apa yang jabatan inginkan. Seterusnya, isu yang seterusnya adalah mendapatkan maklum balas dan penilaian. Ini biasanya adalah penyampaian yang terhadlah. Rentetan daripada isu komunikasi yang berlaku dalam JAKWA
berkenaan dengan maklum balas dan membuat penilaian. Pelbagai isu telah berlaku, antaranya maklum balas terhadap kualiti kerja yang telah dibuat. Contohnya, pekerja di peringkat bawahan yang melaksanakan tugasan tidak mampu menjalankan kerja dengan sebaiknya berikutan daripada komunikasi yang tidak sampai. Urusan kerja boleh terganggu disebabkan penyampaian komunikasi yang bercelaru. Oleh yang demikian, kesukaran bagi pekerja untuk memberikan maklum balas hasil daripada kerja juga turut terjejas. Selain itu, kesukaran yang mungkin mengganggu jabatan ini adalah dalam membuat keputusan adalah perancangan yang tidak dirancang secara teliti. Kita pergi kepada poin yang keempat. Ini adalah prestasi kerja, saranan, idea, pendapat dalam mendapatkan maklumat daripada pihak pengurusan kepada pekerja bawahan. Apabila ada masalah isu komunikasi, gangguan persekitaran dalam komunikasi turut terganggu. Sebagai contohnya, gangguan persekitaran ni orang sana berkomunikasi dengan pekerja sesama jawat grade, tetapi masing-masing ada pendapat yang tersendiri. Sedangkan kerja tu mudah je untuk dilaksanakan, tapi berlaku perbalahan, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Jadi kat situ berlaku pencenggahan pendapat lah. Jadi ianya adalah situasi di mana pergaulan dengan rakan sekerja itu sendiri. Persoalannya, adakah di antara rakan sekerja itu mengamalkan komunikasi yang berkesan maupun tidak dalam organisasi dijakual lah. Jika komunikasi diterapkan dengan baik, ianya akan membuahkan hasil yang berkualiti dalam kerja. Selain itu, ia juga dapat memudahkan organisasi dalam mencapai visi serta misi yang ditetapkan. Namun di peringkat komunikasi dengan rakan pejabat, kebiasaannya tidak menghadapi masalah lah. Ini sebabkan jurang di antara seorang pegawai dengan pegawai dalam organisasi itu sendiri tidak banyak sangat gap. Disebabkan itu juga, prestasi kerja juga akan meningkat dengan baik serta tahap komunikasi untuk membuat keputusan juga mudah untuk dikongsikan. Yang terakhir, komunikasi sehala atau komunikasi kosong. Apa yang kita faham dengan komunikasi sehala ni? Dia jadi masalah juga dekat Jabatan Kemajuan Orang Asli ni. Disebabkan umumnya mengetahui masalah komunikasi sehala ini hakikatnya sebahagian daripada komunikasi. Namun yang menjadi masalah di JAKUAT ini, apabila komunikasi sehala ini hanya memberi arahan yang faham. Maksudnya pengurusan yang faham apa yang arahan yang diberikan, sedangkan orang pekerja bawahan tidak jelas. Arahan kerja yang diberikan hanya peringkat pengurusan yang memberikan pandangan serta idea. Di peringkat bawahan tidak berani memberikan pandangan atau buah fikiran. Melalui perbincangan, mereka hanya memilih untuk diam dan ikut sahaja apa yang pengurusan tetapkan. Oleh itu, komunikasi itu menjadi satu hala kerana tiada perbincangan. Ini kerana hanya terdapat sebelah pihak sahaja yang menjalankan komunikasi. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya untuk membentangkan tajuk tugasan kami pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Abdul Aziz. Nombor matric number is 268581. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kaitkan modul komunikasi kepengurusan dengan isu yang dikenal pasti. So merujuk kepada yang kita sedia maklum, dalam kemahiran komunikasi ini, komunikasi kepengurusan ini, pengurus dalam sesebuah organisasi perlu mempunyai kemahiran dan kepakaran yang lebih, terutama dalam konsep komunikasi. Macam mana? So maksudnya kat sini, pihak pengurus perlu memastikan setiap para pekerja mempunyai kemahiran komunikasi, sebab kebanyakannya yang kita lihat dalam organisasi, mereka ini kurang menekankan konsep komunikasi untuk semua para pekerja.
Jadi ia menyukarkan para pekerja untuk menyantuni pelanggan dengan sempurna. Okey, second, kita pergi seterusnya ialah konsep komunikasi ini adalah salah satu peranan yang sangat penting dalam organisasi kerana ia adalah cara untuk kita menarik minat pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan kita. Okey, sebagai contoh di universiti, okey, cara dan sikap para pensyarah terutamanya adalah memainkan peranan penting untuk kita menarik minat pelajar untuk mendengar dan mempelajari apa yang kita perolehi. Maksudnya apa yang kita peroleh untuk disampaikan kepada pelajar itu dapat diterima dengan baik, dan ia juga adalah salah satu cara untuk kita mendapat pelajar dengan lebih ramai. So seterusnya adalah pekerja bawahan sukar untuk menerima dan memahami arahan yang diberikan. Okey, ini adalah peranan yang paling penting kerana pengurus juga perlu memastikan tahap komunikasi yang digunakan adalah dalam keadaan baik dan cemerlang. Apabila berlakunya pengurus ini yang sukar untuk memberi arahan, terutamanya pihak ketiga yang melibatkan pihak ketiga sukar untuk memahami apa yang hendak disampaikan. Jadi pengurus ni perlu mempunyai kemahiran yang tinggi agar komunikasi dan arahan yang hendak disampaikan kepada para pekerja dapat diterima dengan baik. Apabila pekerja bawahan ini tidak menerima arahan dengan baik, membuatkan mereka ini tekanan dan sukar untuk melakukan tugasan yang memenuhi kualiti dan intipati yang diinginkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua adalah kemahiran dalam komunikasi yang cekap dan tertib agar setiap komunikasi yang dijalankan dapat diterima dengan baik. Okey, kemahiran komunikasi ni di mana-mana sekalipun perlu dititikberatkan agar setiap yang kita sampaikan maklumat yang penting dapat diterima oleh pihak ketiga itu dengan baik dan dapat dilaksanakan tindakan selanjutnya itu pun dapat dilakukan. Jadi kat sini kita sangat-sangat penting untuk kita fahami sebenar-benar erti komunikasi yang berkesan. Sangat-sangat penting komunikasi yang berkesan ini untuk terutamanya dalam organisasi yang mengeluarkan perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, seterusnya adalah dalam sini kita memperkenalkan beberapa bentuk model komunikasi seperti bentuk komunikasi pemprosesan informasi sosial. Proses ini adalah untuk organisasi tahu tentang perancangan dan sistem kawalan. Maksudnya dalam sini, dalam organisasi perlukan model ini untuk mereka ini merancang teknik-teknik untuk diberi keberkesanan kepada komunikasi ini kepada para staf melalui perancangan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan dan pihak atasan. Melalui latihan-latihan, melalui kursus-kursus, melalui komunikasi, melalui latihan dan kemahiran dan kursus yang diberikan ini dapat menjana dan meningkatkan lagi komunikasi dan tahap keyakinan seseorang pekerja untuk memberikan tahap komunikasi yang lebih berkesan. Okey, dan model yang kita dapat lagi adalah model dua kapasiti. Dua kapasiti ini adalah melibatkan kepada penerima dan penerima dan serta pemberi komunikasi itu. Maksudnya dia melibatkan dua hala. Apabila dia melibatkan dua hala, dia ini merujuk kepada sebilangan besar. Sebilangan besar apabila seseorang ketua memberi arahan kepada para pekerja untuk melaksanakan sesuatu bengkel. Jadi apabila ketua ini melaksanakan penyampaian dia, ia perlulah mempunyai teknik komunikasi yang berkesan agar setiap apa yang diberitahu penerima adalah pekerja bawahan ini dapat menerima input dan maklumat yang penuh untuk dilaksanakan untuk dijayakan bengkel tersebut. Okey, yang ketiga yang kita peroleh adalah model pengkaya media. Model pengkaya media ini adalah ia melibatkan kepada komunikasi-komunikasi yang melibatkan teknologi seperti
teknologi Webex, mesyuarat yang dilaksanakan secara atas talian, melibatkan arahan yang diberikan melalui WhatsApp, iaitu penggunaan handphone dan lain-lain lagi. Itu adalah yang dikatakan model pengkaya media. Melalui komunikasi ini juga perlu mempunyai teknik agar setiap yang disampaikan itu para pekerja ini faham dan boleh melaksanakan pekerjaan dengan baik. Okey. Organisasi Jakwa perlu mempunyai satu bahagian yang di mana untuk pihak pekerja mempunyai rundingan dengan menyuarakan hak mereka untuk memastikan arahan mereka dapat sejajar dengan pemahaman mereka. Okey. Seperti yang kita tahu, organisasi Jakwa ramai yang kaki tangannya yang melebihi had umur yang 60. Jadi, seperti yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu pencen untuk perkhidmatan kerajaan adalah 65 tahun ke atas. Okey. Warga golongan ini, mereka ini tidak kurang kemahiran dalam penggunaan teknologi, terutamanya bila ketua memberi arahan dalam WhatsApp dan dalam penggunaan Webex. Kebanyakannya mereka kurang mengetahui. Jadi bila mesyuarat dilaksanakan melalui Webex, melalui Google Meet semua, ia akan menyukarkan golongan ini untuk capai tahap yang sedemikian. Jadi untuk golongan sebegini juga ia amat menyukarkan untuk ia menyantuni pelanggan-pelanggan yang di peringkat remaja. Kerana di dalam Jakwa Perkhidmatan Kemajuan Orang Asli ia pelbagai golongan umur dan ia perlu menyelesaikan dengan pelanggannya adalah berbilang usia. Jadi kita perlu lebih memberi penekanan terhadap golongan usia dalam pekerjaan. Okey. Seterusnya adalah proses perundingan ini dapat memberi jalan penyelesaian. Okey, proses perundingan ini adalah satu jalan yang di mana para pekerja dan pengurus dapat menyuarakan apa-apa segala masalah yang ditekankan agar ia dapat memberi pemahaman dan keberkesanan yang lebih utuh. Okey. Kedua adalah perlu melibatkan bilangan yang besar daripada 3 orang. Okey. Konsep perundingan ini adalah dia melibatkan ramai, sebilangan besar. So dalam mesyuarat ia perlukan bilangan ahli yang ramai, so ia boleh melakukan konsep perundingan. Okey. Penggunaan model 2 kapasiti ini adalah merujuk kepada penerimaan data dan makna. So daripada situ kita dapat terima maklumat yang ingin disampaikan dan juga kita dapat input yang hendak kita sampaikan kepada pelanggan agar setiap pelanggan Jabatan Kemajuan Orang Asli menerima input yang hendak diterima tu dengan sahih dan mudah difahami. So sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Muhammad Zulkamal bin Jazan, nombor matrik 268500. Di sini saya akan membentangkan pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran-kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Poin yang pertama, komunikasi budaya. Dengan komunikasi budaya, penerapan di dalam sesuatu komunikasi dengan menekankan pandangan sosial dan nilai tempatan sesuatu budaya dan ia merupakan gaya hidup atau norma kehidupan dalam kehidupan seharian dalam sesuatu masyarakat. Budaya ini juga adalah merupakan satu simbol serta makna peraturan yang telah dibentuk dan diperturunkan daripada generasi ke satu generasi dalam masyarakat tersebut. Dan ini adalah satu identiti kepada sesuatu masyarakat itu. Kebaikan penggunaan komunikasi budaya ini, keberkesanannya dalam komunikasi akan menjadi lebih baik. Gangguan persekitaran juga di dalam komunikasi akan dikurangkan dan organisasi yang bertugas akan lebih
berani untuk berkomunikasi. Yang bermaksudnya anggota yang bertugas. Kemahiran dalam perucupan awam, poin yang kedua. Kemahiran dalam perucupan awam ini adalah satu kemahiran unik yang merupakan di antara kemahiran yang penting perlu dikuasai oleh seorang pemimpin. Ini akan meningkatkan satu kemahiran seseorang pemimpin untuk berkomunikasi secara bersemuka, bukan saja perucupan awam. Ini juga adalah hanya untuk berucap, malah ia melibatkan gaya atau simbol lisan dan juga bukan lisan. Terdapat juga beberapa kaedah perucupan awam, di antaranya temu bual, mesyuarat ataupun meeting dan temu duga. Kebaikan dalam penggunaan perucupan awam ni adalah boleh mentafsir sesuatu komunikasi yang disampaikan kerana terlalu sukar difahami dengan perbezaan penyampaian dan arahan. Ini kerana kita bersemuka kan, so dia boleh kita berbincang lah dengan pemberi maklumat semasa berkomunikasi. Poin yang ketiga, mewujudkan iklim komunikasi positif. Melalui iklim komunikasi positif akan menjadikan komunikasi itu lebih terbuka dan saling mempercayai. Dan ianya akan mengelakkan sifat negatif dan akan mengelakkan sifat negatif. Kebaikannya, ia akan menjadikan komunikasi itu berjalan lancar dan keberkesanan dalam penerimaan mesej akan menjadi lebih baik dan tidak akan berlakunya penerimaan negatif dari pendengar. Poin yang terakhir itu poin keempat, komunikasi kemahiran penulisan. Komunikasi kemahiran penulisan ini bermaksud menulis, melakar, menghasilkan bahan penghantar maklumat dalam bentuk idea lakaran, pendapat, pengalaman serta maklumat melalui satu penulisan atau lakaran untuk menyampaikan satu mesej itu atau berhubung dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Kebaikan penggunaan kemahiran penulisan ini semestinya menjimatkan pelbagai kos, dapat menjaga prestasi kerja dan juga dapat mengelakkan komunikasi merentas jabatan tidak lancar dan terlalu formal. Sekian saja daripada pembentangan saya dan saya pas kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri bin Johari, matrik kad nombor 268518. Di sini saya akan menerangkan mengenai pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Di sini saya sediakan 4 poin. Poin yang pertama, strategi komunikasi dengan kemahiran teknologi komunikasi. Dengan kemudahan teknologi yang semakin pesat, penghantaran dan penerimaan hendaklah lebih memajukan diri dengan menggunakan teknologi baru seiring dengan peredaran masa. Kebaikannya dengan kemahiran teknologi komunikasi ini juga dapat mengurangkan komunikasi yang tidak jelas, tidak sistematik dan juga tidak realistik. Bukan itu sahaja, pembaziran masa untuk penerimaan komunikasi untuk mentafsir akan berkurangan dan gangguan yang boleh wujud seperti tidak menerima komunikasi yang ingin disampaikan dan terlepas pandangan juga tidak akan berlaku. Poin seterusnya ialah mengambil kira gangguan-gangguan dan mencari punca gangguan luaran mahupun dalaman. Gangguan yang boleh mengurangkan minat pendengar untuk mendengar dengan baik, tidak faham dengan komunikasi yang disampaikan dan cara penghantaran maklumat itu kepada penerima maklumat. Antara kebaikannya adalah dapat mengelakkan menghantar komunikasi kosong. Komunikasi hanya sampai peringkat pengurusan sahaja. Poin yang seterusnya, kemahiran komunikasi perundingan dan mewujudkan SOP semasa berkomunikasi. Melibatkan antara dua pihak atau lebih mencapai hasil yang diinginkan dan melakukan atau mewujudkan satu kesepakatan untuk terus mendapat output yang terbaik dari semua pihak. Tiada kerosakan dalam komunikasi semasa
pekerjaan mengikut aliran kerja dilakukan dan ini akan menjadikan kerjasama yang berkesan. Antara kebaikannya ialah menghindarkan sesuatu komunikasi atau arahan dalam komunikasi tidak jelas dan tidak realistik dan sistematik. Menjadikan arahan berulang-ulang mengikut kehendak pihak atasan tidak akan berlaku. Mencapai misi dan visi organisasi itu sendiri seperti contoh garis panduan dalam piagam pelanggan jabatan tidak diguna pakai. Poin seterusnya ialah strategi komunikasi kepengurusan dengan menggunakan kaedah mendengar dan mencerap. Poin ini menerangkan dengan menggunakan kaedah mendengar ataupun mencerap, mendengar output yang diberikan oleh pemberi maklumat, tetapi ianya adalah satu proses untuk melakukan, memahami dan memilih tindak balas terhadap penghantar maklumat. Antara kebaikannya ialah dapat mengelakkan daripada menyampaikan maklumat menjadi terhad, penyampaian maklumat dan segala arahan dan pekerjaan di dalam jabatan akan beroperasi dengan lancar dan berfungsi dengan baik. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, nombor metrik 268452. Jadi kita sampai kepada cadangan, proses dan strategi komunikasi kepengurusan dalam mengatasi isu dan masalah yang dibangkitkan. Berdasarkan isu perancangan pertama, perancangan dan sistem kawalan kerja. Mesej yang disampaikan terlalu sukar untuk difahami. Mesej tidak jelas, arahan yang berulang. Ini salah satu sebab berpunca daripada strategi budaya yang boleh digunakan bagi mengatasi isu tersebut. Strategi budaya, penerapan nilai kerja berpasukan juga perlu diterapkan kepada semua pegawai dalam organisasi bertujuan meminimumkan jurang kefahaman budaya di antara para pegawai dalam organisasi Jakwa. Yang kedua, mengenal pasti pegawai yang mempunyai kemahiran lebih daripada satu bahasa bertujuan memberi khusus bahasa kepada semua pegawai agar dapat menguasai dan menegati keunikan bahasa, budaya dan etnik kaum lain di negara ini, terutamanya melibatkan golongan orang asli dan kaum-kaum lain di negara kita. Sebab apa yang kita tahu, pekerja-pekerja atau pegawai dalam Jakwa ni majoritinya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Jadi ada yang mempunyai kemahiran yang betul-betul fasih dalam bahasa Melayu dan ada yang kurang fasih. Begitu juga bila berurusan dengan pihak luar memberikan perkhidmatan kepada golongan orang asli. Golongan orang asli ini terdiri daripada pelbagai etnik dan suku kaum. Jadi dengan adanya strategi budaya yang diterapkan dalam organisasi Jakwa, insyaAllah perkara ini dapat diselesaikan. Seterusnya, strategi komunikator. Setiap perkara yang ingin dibincangkan oleh seorang pengurus perlu disusun dan difahami sendiri oleh seorang pengurus sebelum suatu tindakan atau maklumat disampaikan kepada semua pegawai yang menjayakan program atau apa-apa aktiviti yang hendak dijalankan dalam organisasi. Pemimpin juga pengurus yang menguruskan mentadbir organisasi awam seperti Jakwa ini mampu memahami arahan dan sistem kawalan kerja daripada pihak pengurusan kepada pihak bawahan dengan baik kerana semua ini melibatkan hubung kait antara audien, persekitaran budaya dan saluran penyampaian. Okey, apa benda? Bila melibatkan arahan berulang-ulang, ada setengah pegawai memberi arahan berulang-ulang. Ada yang arahan sendiri yang disampaikan pihak yang menyampaikan arahan tidak memahami sepenuhnya apa yang hendak disampaikan melalui pimpinan. Jadi melalui strategi komunikator yang diterapkan ni, seorang pegawai ataupun pemimpin perlu memahami sepenuhnya arahan ataupun tugas yang hendak disampaikan kepada pekerja bawahan. Barulah kerja itu dapat diselesaikan dengan baik dan seperti yang dikehendaki.
Okey, seterusnya melibatkan strategi pembinaan mesej. Mendapat maklum balas masalah yang timbul, mendapat maklum balas dan penilaian, penyampaian maklumat terhad. Jadi dengan maklumat yang terhad, jadi kita menggunakan strategi pembinaan mesej. Pertama, masalah komunikasi yang wujud di antara rakan sekerja dapat ditangani melalui mesej sosial dengan menjalinkan interaksi sosial sama rakan sekerja. Jadi maklumat yang disampaikan, ada setengah pegawai tidak memahami arahan ataupun maklumat yang disampaikan, jadi boleh berkongsi dengan rakan lain. Jika perkara itu tak dapat diselesaikan, barulah kepada pihak pengurusan. Kedua, membolehkan masing-masing berkongsi masalah dan cara mengatasi yang dihadapi sebelum dipanjangkan kepada pihak pengurusan. Itu seperti apa yang saya cakap tadi lah. Ketiga, perbezaan taraf pendidikan, pengurusan bahasa, pihak pengurusan perlu fokus pada strategi pembinaan mesej bertujuan mencapai objektif mesej pengumpulan maklumat. Pihak pengurusan sentiasa mengadakan rundingan dan juga taklimat secara formal, tidak formal antara pihak pengurusan, JAKUA dan pekerja bawahan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dalam perkhidmatan kerajaan ni, terutamanya JAKUA, kita ada golongan pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. Jadi perbezaan dari segi taraf pendidikan ini antara salah satu faktor menyebabkan kurang kefahaman dari segi arahan, disebabkan perbezaan taraf pendidikan. Jadi jika ada perbincangan secara formal ataupun tidak formal, berdasarkan pada apa yang hendak disampaikan, jadi pihak bawahan akan lebih mudah berinteraksi dengan pegawai atasan dan mudah memahami apa yang cuba disampaikan. Seterusnya, melibatkan mesej ataupun teknik mesej ataupun maklumat yang disampaikan secara direct approach. Merupakan satu cara terbaik yang perlu diamalkan oleh JAKUA ini kerana perkara yang disampaikan melalui kaedah ini mudah difahami oleh semua menerima maklumat dan arahan yang hendak disampaikan, fokus dan memberikan penekanan kepada keputusan dan menjimatkan masa kerana mesej yang disampaikan difahami dengan mudah tanpa memerlukan penerangan yang panjang. Ini bermaksud direct approach. Apa benda yang hendak disampaikan perlu fokus kepada pegawai atau golongan pekerja yang hendak ditujukan arahan tersebut. Jadi tidak perlu menggunakan audiens yang terlalu besar. Jadi direct approach kepada pegawai tersebut memudahkan pegawai yang dipanggil untuk face to face dan memahami apa benda yang diarahkan. Jadi melalui direct approach itu, pelaksanaan tugas tersebut menjadi lebih baik dan selesai mengikut masa yang ditetapkan dan seperti apa yang dikehendaki. Okey, seterusnya, strategi audien. Audien dan pengurusan komunikator merupakan dua komponen asas penting dalam proses komunikasi. JAKUA perlu memastikan dua komponen ini supaya apa yang hendak disampaikan jelas difahami oleh semua pekerja dalam organisasi. Audien merupakan pekerja atau pegawai yang berinteraksi secara langsung dengan pemimpin maupun seorang pengurus dalam organisasi. Pemimpin atau komunikator yang memberikan arahan perlu mengetahui dan memastikan semua aspek melibatkan latar belakang pegawai dikenal pasti. Dari situ sebagai seorang pemimpin dapat menilai arahan yang disampaikan diselesaikan dengan baik berdasarkan pengetahuan, ilmu, minat dan kemahiran audien. Strategi audien ni digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengenal pasti audien ataupun pekerja yang hendak disampaikan maklumat tersebut berdasarkan latar belakang, etnik, budaya, taraf pendidikan, kefahaman, minat. Jadi melalui perkara-perkara tersebut, seorang pemimpin dapat spesifikkan kesesuaian berdasarkan kepada pengetahuan mereka terhadap sesuatu bidang. Jadi kefahaman tu dapat disampaikan, dapat diterima dengan lebih berkesan jika seorang pemimpin tu dapat mengenal pasti setiap audien mereka lah. Okey, seterusnya melibatkan strategi persuasif. Strategi persuasif ni
memberikan ganjaran yang menarik seperti anugerah pekerja contoh jika mencapai sasaran yang ditetapkan. Pihak JAKUA melibatkan sasaran kerja bulanan, sasaran kerja tahunan melebihi sasaran yang ditetapkan. Ganjaran seperti ini mendorong semua pekerja dalam organisasi fokus dan memberi tumpuan. Fokus dan minat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Ya. Strategi persuasif ni dah lama dah dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam kepada semua organisasi untuk menarik minat pekerja, fokus kepada tugas yang hendak dilaksanakan, misi-visi jabatan supaya matlamat organisasi itu tercapai. Tapi melalui anugerah perkhidmatan cemerlang, ganjaran seperti ini tak sukar untuk semua pegawai menerimanya. Jadi seorang pemimpin dalam suatu cawangan atau unit tu boleh mengadakan anugerah pekerja terbaik bulanan dari segi cawangan, tidak melibatkan keseluruhan jabatan tapi melalui cawangan, jadi menjadi contoh kepada pegawai-pegawai lain untuk cuba mendapatkan anugerah pekerja terbaik cawangan, pekerja komited, dan ganjaran-ganjaran seperti ini memberikan motivasi kepada pegawai untuk terus bekerja dan menjadi satu motivasi baik kepada pegawai-pegawai lain untuk mencontohi pegawai yang memerolehi anugerah tersebut. Berdasarkan kepada isu-isu dan masalah yang dibangkitkan melalui kajian kami, jadi cadangan proses penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan kepada beberapa strategi yang telah saya terangkan tadi. Sekian, terima kasih. Okey, kita pergi kepada kesimpulan. Okey, yang pertama adalah amalan kemahiran komunikasi amat penting yang hendak dititik beratkan dalam setiap pekerjaan agar setiap pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Okey, seterusnya, para pekerja juga sukar untuk berkomunikasi dengan pelanggan untuk menyampaikan maklumat. Okey, kalau kita lihat kepada organisasi JAKUA ini, pelanggan dia adalah terdiri daripada masyarakat orang asli yang di mana mereka ini sukar untuk memahami bahasa yang kita gunakan. Jadi dengan teknik yang bersesuaian, jadi kita dapat menyampaikan maklumat dan informasi yang terkini kepada masyarakat orang asli ini. Okey, model ini juga dapat dilihat melaksanakan teknik pertuturan melalui pelbagai gaya bahasa seperti gaya badan, gaya bersemuka dan gaya secara maya. Okey, sejajar dengan teknologi yang tinggi sehingga kini, kebanyakannya masyarakat orang asli juga turut menggunakan teknologi di mana anak-anak mereka yang semakin meningkat remaja, jadi mereka ini menggunakan teknologi dan mahir dalam menggunakan teknologi. Jadi secara kaedah ini juga kita dapat menyalurkan maklumat kepada mereka. Jadi sedikit sebanyak mereka dapat menerima maklumat yang sahih dan tepat. Okey, seterusnya adalah pihak organisasi iaitu pihak pengurus perlu memastikan setiap para pekerja mempunyai teknik komunikasi yang berkesan dan baik agar ia dapat melahirkan warga kerja yang berdedikasi, yang berkemahiran tinggi dan dapat menyantuni pelanggan dengan baik dan cemerlang. Itu yang kita mahukan dalam setiap organisasi. Okey, seterusnya adalah pihak organisasi perlu memberi latihan dan kursus kepada para pekerja agar setiap pekerja dapat mempunyai teknik kemahiran yang berkesan. Dengan kursus-kursus yang diberikan, perlulah ada latihan dalam setiap kursus yang diberikan agar setiap warga kerja dapat menyampaikan maklumat dengan lancar dan menggunakan teknik yang betul. Okey.
Seterusnya adalah yang keenam, pihak organisasi perlu memandang serius terhadap isu yang dibangkitkan agar setiap masalah yang dibangkitkan oleh warga kerja dapat diselesaikan dengan harmonis, kerana ia kebanyakannya mereka ini selalu pandang endah tak endah dengan isu-isu yang dibangkitkan, menyebabkan para pekerja jadi kurang kemahiran. Okey, yang terakhir adalah setiap organisasi perlu mengadakan kursus kepada setiap pekerja untuk memperolehi kemahiran komunikasi yang berkesan. Okey, melalui teknik ini ia dapat mengaplikasikan dalam pekerjaan mereka apabila mereka mempunyai teknik dan kemahiran komunikasi yang berkesan dan lancar. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.